individu yang akan mereka pilih. Jadi kalau melihat kepada indikator-indikator sekarang ni, sentimen calon pula bagaimana? Kalau kita melihat PRN Melaka Johor, kita melihat wajah-wajah baru cuba mendominasi. Semua parti menampilkan wajah-wajah baru dan muda. Apakah untuk PRU ni perlu wajib meletakkan calon-calon muda mengetepikan yang senior-senior ini? Saya lihat dua elemen. Yang pertama, muda muka baharu. Kalau nak tambah lagi satu elemen, ya, mereka yang berpengalaman, dah pernah jadi ahli Dewan Undangan Negeri ataupun ahli parlimen, mereka ini mestilah melalui proses saringan kesihatan. Kita lihat beberapa pilihan raya kecil sebelum ini, ramai yang meninggal, ahli-ahli parlimen, ahli Dewan Undangan Negeri, betul. Ya, kita tidak boleh tentukan siapa boleh hidup, siapa boleh meninggal dunia. Tetapi bagi saya, elemen kesihatan ini bukan sahaja untuk calon yang sudah veteran, kerana terdapat juga calon-calon yang veteran, yang lama, yang mampu untuk mentadbir negara, ya, memberikan satu hikmat yang baik. Apa salah kita kekalkan beberapa pemimpin yang ada elemen-elemen tersebut, tapi pada waktu yang sama mestilah ketengahkan calon muka baru, muda, yang ada wawasan, yang ada idea yang lebih segar. Dan kita lihat dalam PRN Negeri Melaka dan Johor itu memberikan impak yang positif kepada Barisan Nasional yang menang besar di kedua-dua buah negeri. Dan bagi saya, parti pembangkang perlu lihat juga, ya, apakah yang dilakukan oleh Barisan Nasional di kedua-dua negeri tersebut juga boleh diimplementasi kepada parti-parti pembangkang. Kerana bukti itu sudah ada, ya. Pengundi melihat bahawa dengan hadirnya calon muda dan calon muka baru itu boleh memberi kelebihan kepada calon-calon yang bertanding. Saya sungguh yakin kalau kita ketengahkan muka baru, kemudiannya kita ketengahkan juga calon muda, pada waktu yang sama tinggalkan berapa peratus, ya, pemimpin-pemimpin lama yang mampu menjadi kepala atau merajui sebuah kerajaan itu dengan lebih baik. Ini akan memberikan satu gabungan yang cantik, ya, kepada kerajaan negeri dan kerajaan peringkat persekutuan, supaya trend semasa politik ini dapat dirasai denyut nadi rakyat, dapat diselami oleh kerajaan. Jangan kita terbawa-bawa dengan budaya ataupun elemen praktik yang lama sehingga tidak dapat selari dengan apa yang dikehendaki oleh anak muda sekarang. Jumlah setakat ini yang kita ketahui 21 juta pengundi di Malaysia dengan 5.7 juta pengundi automatik dan baharu ini, dan 12 juta lebih. Saya rasa angka itu sudah meningkat. 12 juta itu adalah pengundi di atas pagar. Apakah kita melihat untuk PRU ke-15 nanti, penentunya adalah dalam kalangan pengundi automatik ini? Ya, kerana peratusan yang agak besar, kemudiannya keyword dia itu senang saja. Mereka mencari sebuah kerajaan dominan yang stabil. Ya, kerana mereka telah lihat dengan mata kepala mereka, dalam tempoh beberapa tahun saja pergelutan politik yang membosankan, menyebabkan tidak ada hentinya, ya, pergeseran politik antara satu sama lain, kerana tumpuan fokus utama itu tidak diutamakan oleh pemimpin-pemimpin politik. Maka sebab itulah saya yakin sebenarnya keyword itu stabil itu, mereka sudah ada jawapan, mereka sudah melihat bahawa sudah ada beberapa kumpulan parti politik, gabungan parti politik yang mampu untuk menepati ciri-ciri yang mereka inginkan. Dan kemudiannya mengelak daripada pemimpin yang bermasalah, seperti yang saya katakan sebentar tadi. Mereka tidak mahu pemimpin yang bermasalah ini mengkucakkan kacil lagi politik negara hingga tidak menyebabkan suatu kedudukan politik yang stabil itu muncul sekali lagi dalam PRU 15 yang akan datang. Jadi saya berpandangan kalau kita masih lagi meneruskan, ya, dengan kaedah politik yang lama, memilih pemimpin-pemimpin yang korup, ya, kemudiannya kita masih lagi mengekalkan selalunya saya sebut dinasti politik purba itu, yang mementingkan politik perut mereka, kerana hari ini rakyat mementingkan politik perut. Ya, kalau mana-mana kerajaan mampu menjaga kehidupan rakyat, ya, rakyat tidak lapar, rakyat memerlukan bantuan kebajikan itu diberikan perhatian oleh mana-mana kerajaan, jadi kerajaan itu yang akan dipilih oleh rakyat dan pengundi. Dan sudah semestinya parti-parti politik perlu meletakkan, ya, poster boy yang tepat, ya, poster boy yang mampu untuk mencari pengaruh,
menarik hati pengundi supaya tidak tersalah langkah, ya, kerana sudah semestinya mereka mahu seorang poster boy yang betul-betul dapat menandingi beberapa poster boy yang lain. Kita melihat poster boy sudah pun diketahui umum lah, sebagaimana BN menggunakan poster boy Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, PH dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim, dan juga PN menggunakan saya rasa akan dikekalkan Tan Sri Muhyiddin Yassin itu, dan sudah pasti GTA dengan Tun Dr. Mahathir Mohamad. Semuanya otai-otai dalam politik di Malaysia. Mungkin ada juga mengkategorikannya sebagai inilah pemimpin yang terlalu lama. Ada turutan-turutannya. Bagaimana apakah mungkin dengan poster boy, dengan isu dapat mengembalikan peratusan 80% pada PRU ke-14 lebih masa ketika itu, ataupun doktor melihat dengan kita ambil contoh PRN Melaka dan Johor, mungkin disebabkan jumlah peratusan tu hanya ke bawah 70%. Apakah boleh menyaingi? Ya, jika parti-parti politik ini menepati kehendak pengundi, ya, misalnya mengetengahkan poster boy yang tepat, ya, jangan hanya sekadar pungut di tepi jalan, ya, analoginya sedemikian, semata-mata untuk memastikan bahawa sudah cukup quorum, ya, untuk dijadikan poster boy, sudah cukup matang untuk jadi poster boy, itu tidak boleh, ya. Kalau poster boy itu dikitar semula, ya, itu grandfather punya poster boy, ya, yang sudah berusia, bagi saya tidak lagi boleh diketengahkan, ya, kerana rakyat sudah mahukan satu perubahan politik, ya, rakyat mahukan pemimpin atau poster boy yang mampu mengangkat negara dengan satu wajah baru, ya, dan pada waktu yang sama apa idea-idea bernas segar yang boleh diketengahkan oleh poster boy. Dan kena ingat, tak semestinya poster boy itu boleh jadi Perdana Menteri, seperti mana yang berlaku di negeri Johor. Poster boy akhirnya senyap, sepi, tidak lantik jadi Menteri Besar. Baik, kita di hujung ini saya nak bacakan sedikit komen daripada player-player kita tadi di YouTube, sekarang ini di Facebook. Nizam Cik Mei, kan dah cakap, tiba-tiba kan dah cakap kalau UMNO menang, Ismail Sabri akan jadi PM. Zahid Hamidi, kan masih ada kes belum selesai. Okey, dia menjawab, mungkin ramai yang tanya mengenai poster boy dan sebagainya. Tolong jawab. Kemudian Den Saleh kata BN dan PN di hati pengundi. Ini mereka menyatakan ada BN dan PN, maknanya ada dua-dua. Kemudian ada lagi Ahmad Mokhtar kata kejujuran pemimpin parti-parti politik itu sendiri perlu diambil kira. Bersetuju juga sebenarnya dengan apa yang doktor katakan tadi, bagaimana percaturan mereka dalam politik ini. Banyak juga komen-komen di sini. Okey, saya nak baca di sini ya. Okey. Aku peminat bandel, nama dia. Nama yang sangat comel. Dr. Taufik adalah orang berjiwa rakyat. Dia bukan wakil rakyat. Tapi bila ahli Kariah kami susah, dia orang yang mula-mula turun padang dan menolong. Kariah Shah Alam ni mungkin. Okey. Boleh jadi wakil rakyat lah ni. Dah ada. Bukan jiwa saya untuk menjadi ahli politik. Baik. Sebenarnya ada watak yang boleh diletakkan di hadapan, tetapi ada watak itu menjadi taruhan di belakang untuk menjadi check and balance. Saya melihat pemerhati dan juga penganalisis seperti doktor merupakan check and balance supaya kepimpinan baharu akan datang ini lebih fokus dan tidak terbawa-bawa dengan perkara-perkara yang lepas. Di hujung ini doktor, kita sudah pun sampai ke penghujungnya. Apa yang boleh dikupaskan banyak juga. Bila kita kata siapa di hati pengundi, doktor dah kupas macam-macam isu. Jadi konklusi untuk perbincangan kita malam yang ini. Yang pertama, calon-calon mestilah calon yang beramanah, jujur. Ya, pemimpin-pemimpin parti politik perlulah menunjukkan kejujuran mereka. Apatah lagi kita sedang menuju detik-detik PRU 15. Dan saya juga ingin pesan penganalisis politik dan pemerhati politik di luar sana, jangan jadi pemerhati politik jadi-jadian yang muncul menjelang PRU 15 yang akan datang. Dan penganalisis politik mestilah bercakap dengan jujur, berani dan menegur.
sesuatu yang tidak betul, melibatkan semua lapisan parti politik. Jangan kita bias kepada mana-mana parti politik sehingga kita takut untuk menyatakan kebenaran, ya, semata-mata untuk menjaga kepentingan peribadi kita. Itu tidak boleh sebagai seorang ahli akademik. Ya, itulah sebenarnya gandingan antara ahli politik dan ahli akademik yang check and balance kepada sistem politik negara. Dan hari ini kita sudah kurang mendengar Profesor Kangkung, ya, kerana saya yakin sebenarnya kita memerlukan seorang ahli akademik, bukan saja seorang tetapi lebih daripada seorang, untuk memastikan bahawa teguran-teguran itu bukan sahaja kepada pemerintah tapi juga kepada ahli-ahli politik, kerana pengasas politik, pemerhati politik membawa suara rakyat. Betul. Untuk memastikan bahawa setiap pemimpin politik itu